Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Antara isu panas dalam Dewan Rakyat hari ini, ya, apabila MP daripada Pembangkang mempersoalkan isu pembulian, isu bully di sekolah-sekolah. Jadi ya, saya mau kita mendengar jawapan terbaik, jawapan padu daripada YB Menteri, yaitu YB Fadlina Siddiq, ya, berkaitan dengan isu ini. Yang kita lihat, ya, isu ini semakin hangat, ya, diperkatakan, dan sudah menjadi kerisauan kepada ibu bapa terhadap anak-anak mereka yang dibuli, yang bersekolah, ya, dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat serius. Kita mengharapkan pihak kementerian, kerajaan, ya, mengambil perhatian terhadap isu ini. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya mau kita mendengar, ya, persoalan ini yang dikemukakan daripada ahli parlimen Pembangkang. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan saya nombor 2, minta Menteri Pendidikan menyuarakan Standard Operating Procedure atau SOP yang dilakukan oleh pihak sekolah setiap kali berlaku aduan mengenai kes membuli pelajar dan setakat mana kes-kes buli di sekolah dilaporkan kepada pihak polis serta diambil tindakan di dalam mahkamah. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Menerusi teras kedua nadi keunggulan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia komited memberikan penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti bagi melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Dalam konteks karamah insaniah ini juga konsep manusiawi turut diperkenalkan, iaitu setiap murid mempunyai perasaan hormat, empati dan kasih sayang antara satu sama lain. Konsep ini akan mewujudkan suasana harmoni yang menghindari gejala negatif termasuk buli. Sehubungan dengan itu, KPM sentiasa proaktif dalam mengenai isu buli yang melibatkan murid-murid di sekolah. KPM telah melancarkan garis panduan pengurusan salah laku buli di Institusi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia beserta surat perkeliling ikhtisas KPM bilangan 12 tahun 2023 bagi pelaksanaan garis panduan pengurusan salah laku buli di institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Garis panduan ini akan menjadi rujukan kepada semua pihak berkepentingan di institusi pendidikan dalam menjelaskan kefahaman tentang salah laku buli dan implikasinya serta peranan masing-masing dalam pengurusan salah laku buli, terutamanya terhadap pembuli dan mangsa buli. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Standard Operating Procedure dengan izin atau SOP yang dilakukan oleh pihak sekolah setiap kali berlaku aduan mengenai kes membuli murid adalah seperti berikut, Yang Berhormat. Pertama, menghubungi ibu bapa atau penjaga murid yang terlibat, pelaku dan mangsa. Kedua, menghantar dan mengiringi murid yang terlibat ke klinik atau hospital kerajaan atau one-stop crisis center dengan izin yang berdekatan untuk pemeriksaan fizikal sekiranya murid itu mengalami kecederaan fizikal atau gangguan emosi. Yang ketiga, memastikan aduan salah laku murid yang diterima direkodkan dalam sistem sahsiah diri murid atau SSDM. Yang keempat, memastikan laporan awal dilengkapkan menurut surat perkeliling ikhtisas bilangan 7 tahun 2011, pelaksanaan Standard Operating Procedure SOP dengan izin 137, pelaporan dan tindakan menangani isu disiplin murid 1 hari aduan, 3 hari siasatan dan 7 hari penyelesaian, dan mengemukakan laporan awal kepada PPD serta laporan awal kepada JPN dan KPM. Bagi kes buli yang tiada kaitan dengan kesalahan jenayah mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa, pihak sekolah akan mengendalikan kes tersebut mengikut kategori kesalahan disiplin seperti yang didaftarkan di peringkat sekolah. Manakala bagi kes yang dilaporkan kepada Polis Diraja Malaysia, pihak sekolah akan membantu PDRM dalam menyediakan beberapa dokumen yang berkaitan bagi melengkapkan proses siasatan. Laporan polis biasanya akan dibuat oleh doktor yang merawat mangsa atau waris mangsa, manakala tindakan selanjutnya bergantung kepada siasatan polis dan tindakan timbalan pendakwa raya. Sementara itu, pihak sekolah akan memantau disiplin murid termasuk sementara menunggu siasatan dan atau prosiding mahkamah selesai, dan intervensi akan dibuat melalui pemulihan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, sikit lagi Tuan Yang Pertua, ada beberapa kaedah juga pelaporan kejadian buli boleh dibuat melalui portal aduan buli, melalui sistem pengurusan aduan awam SISPA KPM, email adu buli, talian, telefon dan aplikasi WhatsApp.
Jadi dengan kerjasama dengan pemufakatan KPM dan PDRM juga kita membincangkan isu salah laku murid termasuk buli di sekolah ini, dan setiap sekolah sebenarnya termasuk sekolah menengah dan sekolah rendah mempunyai seorang pegawai perhubungan sekolah PPS dalam kalangan anggota PDRM yang sentiasa mendampingi dan bekerjasama dengan pihak sekolah. Jadi kita juga komited yang berhormat untuk meningkatkan lagi kesedaran murid bagi mencegah gejala buli di sekolah, dan KPM sentiasa menghargai peranan semua pihak termasuk pihak IBG, NGO, komuniti setempat dan semua yang terlibat dalam menangani gejala buli di kalangan murid di sekolah. Terima kasih yang berhormat. Saya jemput Sabak Bernam. Sebab Bernam mendengar dan meneliti serta memahami, dan ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dengan penjelasan jawapan yang diberikan. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Kalau kita amati penjelasan Yang Berhormat Menteri tadi, itu lebih kepada mengubati. Dan Sabak Bernam mencadangkan dan menyeru agar unit disiplin, hal-hal murid, kaunseling dan semua guru di sekolah adalah guru disiplin. Ini diperkasakan supaya sebelum berlaku sesuatu kes buli ini, terlebih dahulu ia dapat dihidu dengan kemungkinan akan berlaku, kerana apa juga jenayah yang berlaku dia meninggalkan kesan dan ada tanda-tanda akan berlaku. Contohnya buli itu akan berlaku bila, di mana, siapa yang terlibat, kerana dia melibatkan ramai buli ni dan mereka ni menyerang satu orang. Jadi tanda-tanda perancangan tu sepatutnya lebih awal dapat dikesan oleh ketiga-tiga unit tadi, HEM, disiplin, kaunseling dan guru-guru semua adalah guru disiplin. Juga dengan murid-murid, tak semestinya ia pengawas. Sekiranya ada tanda-tanda maklumat-maklumat yang boleh dipercayai, soalan dia boleh diterima. Jadi soalan saya, adakah kementerian juga telah menyediakan langkah-langkah pencegahan supaya buli ini tidak berlaku? Baik, terima kasih Menteri. Terima kasih yang berhormat. Saya petik dulu kata-kata Cikgu Azman dalam Gebencih Boys. It takes a village to raise a champion. Dalam isu buli ini sama juga. It takes a village to raise a child. Jadi sebab itu yang berhormat, semua pemegang taruh ini sangat penting sebagaimana yang dicadangkan oleh yang berhormat. Dan untuk itu juga yang berhormat, langkah-langkah yang telah pun kita ambil, pertamanya yang berhormat, sebanyak 63% yang berhormat, saya nak ulang, KPM telah menambah bilangan warden sebanyak 63%. Bermula 1 Ogos 2022 dengan julat sekurang-kurangnya 3 orang warden di sebuah asrama. KPM juga mengadakan bengkel upskilling kepada ketua warden dan warden dari semasa ke semasa bersesuaian dengan tugas warden seperti yang digariskan dalam garis panduan tadbir urus sekolah MySG. Yang kedua, pelaksanaan sistem rumah di sekolah berasrama misalnya merupakan antara usaha untuk menghasilkan modal insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, kemampanan sahsiah, kesedekatan kepimpinan dan juga menjalankan program siasih unggul murid di sekolah menengah, melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan pemantapan jati diri murid. Jadi yang berhormat, semua program-program ini juga kita laksanakan termasuk dengan apa yang telah pun kita laksanakan seperti mana yang telah pun dijelaskan di dalam garis panduan intervensi buli di semua institusi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi intervensi ini juga kita laksanakan yang berhormat, termasuk pencegahan, intervensi perkembangan, intervensi pemulihan dan intervensi krisis. Terima kasih yang berhormat. Saya jemput Sungai Tani. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan jawapan timbalan Menteri pada sesi yang lalu, SSDM, sistem sahsiah diri murid, kes buli memang meningkat tahun ke tahun. Tapi apa yang lebih membimbangkan kita adalah long term effect dengan izin, yang mana pelajar-pelajar yang terlibat dengan buli atau post buli ini akan mengalami trauma, kemurungan dan malas untuk ke sekolah. Di kawasan saya sendiri banyak saya mendapat aduan daripada guru-guru dan ini memberikan satu efek yang tidak baik kepada sistem persekolahan. Soalan saya adalah bagaimanakah kementerian ingin mencegah adanya mental health issue ini dengan memberikan sesi kaunseling berpanjangan, dan berapakah tempoh sesi kaunseling bukan kepada orang yang membuli tetapi kepada mangsa. Dan lebih menyedihkan lagi adalah kes-kes buli ini di kawasan saya sendiri. Tidak hanya pelajar yang mengalami efek tersebut tetapi ibu bapa sendiri trauma
dan apakah langkah kementerian merentasi kementerian yang lain seperti Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat untuk memberikan kaunseling tidak hanya kepada murid tetapi juga kepada ibu bapa. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri. Yang berhormat. Yang berhormat, izinkan saya juga memaklumkan kepada Yang Berhormat, penyelesaian kes buli sebenarnya adalah 90% selesai dalam tempoh 15 hari yang diadu melalui portal aduan buli. Bagi kes yang belum diselesaikan adalah melibatkan kes-kes yang memerlukan siasatan lanjut melebihi 15 hari. Peningkatan ini Yang Berhormat, kalau kita ambil dari segi pendekatan advokasi, akses, maknanya penyebaran tentang akses kita untuk murid-murid dan juga ibu bapa waris untuk mengadu, maknanya lebih terbuka hari ini. Dan inilah yang sentiasa kita berikan jaminan bahawa setiap aduan mesti disiasat mengikut tempoh 137 pelaporan sebentar tadi. Adapun tentang soalan Yang Berhormat, tentang apakah intervensi yang dilakukan, Yang Berhormat, kami ingin menegaskan bahawa kita sentiasa memandang serius tentang kebajikan dan keselamatan murid di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi kes yang berlaku di sekolah, mangsa dan pelaku akan dirujuk kepada guru bimbingan dan kaunseling untuk sesi kaunseling. Yang Berhormat, kita mempunyai pasukan guru bimbingan dan kaunseling di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangani isu-isu buli tersebut. Guru bimbingan dan kaunseling akan memberikan intervensi bersesuaian bagi memastikan intervensi yang terkait rapat dengan kebajikan, keselamatan dan kesejahteraan murid terjaga secara berterusan sebagai bentuk perlindungan sementara di sekolah bagi melindungi mangsa sewaktu siasatan dijalankan. Semua kes buli perlu dilaporkan kepada pengetua untuk tindakan selanjutnya. Untuk intervensi Yang Berhormat yang kita telah pun laksanakan berdasarkan garis panduan dan juga program dan aktiviti intervensi adalah seperti berikut. Pertama, intervensi pencegahan. Ini memang kita laksanakan untuk memastikan pencegahan ini harus dilaksanakan di peringkat sekolah. Kedua adalah intervensi perkembangan, ya, dan kemudiannya pemulihan dan juga krisis. Jadi semua proses intervensi ini kita laksanakan bukan sahaja untuk mangsa tetapi juga untuk menangani di peringkat awal lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Saya jemput Damansara. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya dibagikan kepada dua Tan Sri Speaker. Pertama, Tan Sri Speaker, kami mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri beberapa minggu yang lalu, Yang Berhormat Tanjung, menyatakan ada pelonjakan dalam angka kes-kes buli dalam tahun ini sehingga bulan November ini. Ini menunjukkan bahawa masalah ini memang masalah serius yang perlu kita tangani dengan segera. Saya dengar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan apa yang berlaku, mekanisme yang wujud di peringkat sekolah untuk kita menangani masalah ini. Tapi saya rasa satu perkara yang kita perlu ambil kira, Tan Sri Speaker dan Yang Berhormat Menteri, adalah bahawa kebanyakan kali perkara buli ini terbabit juga dengan kumpulan-kumpulan tertentu yang wujud di luar perkarangan sekolah juga. Dan apa yang berlaku selepas sekolah ini kerap kali ada hubungannya dengan apa yang berlaku di sekolah dan di situlah berlaku masalah dia. Soalan saya yang pertama adalah sejauh manakah sekolah-sekolah dan kementerian pendidikan melihat kepada bagaimana kita boleh bekerjasama dengan agensi-agensi luar supaya kita juga tahu apa yang berlaku di luar sekolah, kumpulan-kumpulan tertentu yang membawa ancaman kepada keselamatan pelajar dan tindakan yang boleh diambil. Adakah itu satu perkara yang akan kita just leave it to the other agencies, ataupun adakah kita dan kementerian juga akan pastikan bahawa kita pastikan guru-guru sedar wujudnya kumpulan-kumpulan tertentu dan sebagainya, kerana kadang-kadang guru pun tertekan kerana apa yang berlaku di luar, dan itu menjadi masalah yang menghalang tindakan diambil di sekolah kerana apa yang berlaku selepas sekolah di luar perkarangan sekolah. Itu perkara yang pertama. Kedua, Tan Sri Speaker, berkenaan dengan kes-kes yang dibawa ke mahkamah oleh kerana ianya melibatkan pelajar-pelajar, adakah satu perfahaman dibuat dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Jabatan Kehakiman supaya kes-kes ini didengar dengan segera kerana ianya melibatkan pelajar dan memang persekolahan mereka terkesan akibat daripada kes-kes ini. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ambil perhatian serius tentang soalan-soalan Yang Berhormat, dan rangkuman kedua-dua soalan Yang Berhormat itu saya rangkumkan dalam jawapan, iaitu pertamanya kita mengadakan kerjasama yang cukup erat melalui jawatan kuasa pemufakatan KPM
PDRM yang berhormat. Jadi bukanlah KPM sahaja tetapi juga dengan jawatan kuasa pemufakatan bersama dengan PDRM ini, memang segala isu yang disebut oleh yang berhormat ini dibincangkan dalam jawatan kuasa tersebut. Dari jawatan kuasa tersebut itulah kita seterusnya setiap sekolah dan sekolah, maknanya sekolah menengah dan sekolah rendah mempunyai seorang pegawai perhubungan sekolah yang terdiri daripada kalangan anggota PDRM yang sentiasa mendampingi dan bekerjasama dengan pihak sekolah, termasuklah mengadakan program untuk mencegah buli. Jadi berkaitan dengan soalan yang kedua itu, betul yang berhormat, memang ada kerjasama yang erat juga di peringkat yang kita panggil sebagai pengurusan kes, yang kita mahu pastikan bahawa kes ini betul-betul dilihat dalam konteks melindungi anak-anak kita dan dipercepatkan dalam konteks untuk memastikan bahawa anak-anak ini tidak terdedah kepada mana-mana ancaman misalnya ataupun harassment dengan izin yang berhormat, dan juga memastikan perlindungan kepada mereka semasa kes ini dilaksanakan. Terima kasih yang berhormat. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Ku Pui Tiong. Terbaik sahabat semua, itu antara jawapan padu ya daripada Menteri Pendidikan berkaitan dengan isu buli. Dan kita boleh lihat sahabat semua komparasinya ataupun perbezaannya ya, soalan yang dikemukakan oleh ahli parlimen daripada pembangkang dan juga daripada kerajaan yang turut memberikan pelbagai cadangan untuk solusinya ya, dan inilah sebenarnya sahabat semua membezakan kualiti ya daripada MP kerajaan maupun daripada MP pembangkang. Yang kita lihat hanya menyerang, menembak, tetapi kita boleh anggap semua ini hanyalah cakap kosong semata-mata. Jadi terbaik, terima kasih, sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.